Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ayyuha at-tullab al-ahibba, mudah-mudahan anda semua berada di dalam keadaan sihat, sejahtera hendaknya. إن شاء الله نواصل درسنا بالقسم الثاني من فقه العبادات. الدرس الثامن النجاسة yaitu pelajaran berkenaan dengan najis. Mi'yarut ta'allum, standard pembelajaran في آخر هذا الدرس, di akhir pembelajaran ini, yatamakkan at-talib min, pelajar dapat zikru ta'rifin najasah lughatan wa istilahan atau syar'an, menyebut ta'rif najis dari sudut bahasa dan daripada sudut syara'. Zikru dalil ala tathirin najasah, menyebut dalil tentang pembersihan najis. Tawdihu hukmi tathirin najasah, menyebutkan, menerangkan hukum membersihkan, menyucikan najis. Bayanu aqsamin najasah ma'al amthilah, menerangkan bahagian-bahagian najis bersama dengan contohnya. Tatbiqu kaifiyati tathirin najasah, praktikal tentang kaedah menyucikan najis. Dan yang terakhir, al-muhafazah ala taharah, penjagaan dan pemeliharaan terhadap kebersihan dan kesucian. Tayyib, ta'rifu an-najasah. An-najasatu lughatan kullu mustaqdarin, iaitu setiap kotoran. An-najasatu syar'an mustaqdarun yamna'u sihhatas salah. Najis pada sudut syara' pula bermaksud kotoran yang menghalang sahnya salat. Amsilatuha, contoh-contohnya ialah ada dua di sini. Ad-dam wal baul, darah dan juga kencing. Masyru'iyatu tathirin najasah, pensyariatan membersihkan, menyucikan najis. Zata yaumin, pada satu hari, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ashabihi radhiyallahu anhum, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan para sahabat-sahabat. Faja'a a'rabi, maka datang seorang Arab Badui. Fabala fil masjid, maka dia kencing di dalam masjid. Fazajarahu an-nas, maka manusia pun mencerca, memakinya dan mengherdiknya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'uhu wa ahriqu ala baulihi dhanuban min ma rawahu al-Bukhari. Da'uhu, tinggalkanlah ia, biarkan dia tu dia tengah kencing. Wa ahriqu, dan siramilah, ala baulihi, tempat yang dikencingnya, zanuban minal ma, sebekas daripada air. Amara Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-qissa al-ashab ay yaghsilu baula al-a'rabi bisabbil ma'i alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kisah ini menyuruh sahabatnya supaya membasuh kencing Arabi, Arab Badui, Arab kampung,
dengan mencurahkan air ke tempat yang dikencingnya. فيجب على كل مسلم أن يتطهر من النجاسات. Lalu menjadi wajiblah ke atas setiap yang mengaku dia seorang muslim atau muslimah supaya dia membersihkan daripada najis-najis dan kotoran-kotoran yang halang solat kita menjadi sah. Baik, kita lihat kepada kakak yang comel itu, apa yang dia kata? Ahrisu ala nazafati badani wa thawbi wa baiti wa madrasati, hal anta kadhalik? Kakak tu kata, saya menjaga kebersihan badan saya, pakaian saya, rumah saya, sekolah saya. Adakah hampa juga macam tu? Tepuk dada, tanyalah diri sendiri, bagaimana saya? Baik, seterusnya kita pergi kepada aqsamun najasah, bahagian-bahagian najis ataupun kotoran. Tanqasimun najasatu ila salasati aqsam. Terbahagi najis itu, kotoran itu kepada 3 bahagian. Pertama, mukhaffafah, yang kedua mutawassitah, dan yang ketiga pula ialah al-mughallazah. Baik, kita pergi dulu kepada al-mukhaffafah, iaitu najisnya adalah najis yang ringan. Wahia baulus sabi alladhi lam yat'am illa al-laban walam yablugh sanatain min umurih, iaitu al-mukhaffafah ialah kencing kanak-kanak yang dia tidak makan melainkan hanya susu dan belum mencapai umur 2 tahun. أما بول الصبي أو بول الصبي الذي يطعم غير اللبن أو بول الصبي الذي يتجاوز 2 من عمره فكلها من النجاسة المتوسطة. Adapun kencing kanak-kanak perempuan atau kanak-kanak lelaki, baby perempuan atau baby lelaki yang dia makan makanan yang lain daripada susu, atau kencing kanak-kanak yang telah melebihi umurnya 2 tahun, maka semuanya iaitu kencing kanak-kanak tersebut adalah tergolong di dalam najis al-mutawassitah yang akan kita bincangkan sebentar lagi. Taib, sekarang kita lihat pula kaifiyah tathhiriha, kaedah untuk menyucikan najis mukhaffafah. Hiya rasyu al-ma' alaiha, itu dia direnjiskan air di atas tempat yang terkena najis mukhaffafah tadi, bihaitsu ya'ummur rassu jami'a mawdi'in najasah min ghairi sayalan, iaitu dengan meratakan, ya'ummur rasyu meratakan renjisan ke semua tempat yang terkena najis tersebut tanpa perlu menyiram atau mengalirkan air kepadanya, hanya cukup renjis. Wa dalilu dhalika anna Qais bint Mihsan radhiyallahu anha atat bibnin laha saghirin lam ya'kul at-ta'am ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang demikian itu
ialah sesungguhnya Qais datang dengan membawa anak yang masih kecil yang dia tidak makan makanan, membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ajlasahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijrihi fabala ala thawbih. Maka didudukkanlah budak tadi ni, baby ataupun bayi tadi ni, di atas ribaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu bayi tadi telah kencing di atas pakaian baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bima'in fanadahahu wa lam yaghsilhu, muttafaqun alaih. Fada'a bima'in, maka baginda pun meminta untuk didatangkan kepadanya air, kemudian baginda merenjisnya tanpa membasuhnya ataupun basuh pakaian yang terkena najis bayi anak kepada Ummu Qais tadi ni. Hadis muttafaqun alaih. Naam. Jenis yang kedua ialah najis al-mutawassitah, wahia najasatun ghairul kalbi wal khinzir wa ghairu bawli as-sabi alladhi lam yat'am illa al-laban, wa dhalika mithlu bawli al-insan wa rawthil hayawan wad dam. Maknanya al-mutawassitah ialah najis yang bukan anjing dan babi, dan bukan juga kencing kanak-kanak, alladhi yang tidak makan melainkan hanya susu ibunya lah. Wa dhalika, yang demikian itu, iaitu najis al-mutawassitah ialah, contohnya ialah baulil insan, kencing manusia, wa rawthil hayawan, berak ataupun najis haiwan, tahi binatang, wadam, dan juga darah. Itu maksud najis al-mutawassitah. Wa kaifiyatu tathhiriha, bagaimana cara untuk kita menyucikan najis ini? Hiya sabbul ma, mencurahkan air, tuang air, alaiha, iaitu najis mutawassitah itu, alaiha, hatta zalat ainuha, sehingga hilang ainnya. Ain itu maknanya najis itu. Wa zahabat sifatuha, dan hilang dia punya sifat-sifatnya. Min launin, sama ada sifat yang berbentuk warna tahi itu tidak kelihatan. Wa ta'min, ataupun bau, rasanya juga dah tiada. Warih, dan juga baunya, rasa dan bau. Wa dalilu dhalika ma ruwiya an Anas bin Malik. Dan dalil yang demikian itu, makna cara untuk membersihkan najis al-mutawassitah ini, adalah riwayat daripada Sayyiduna Anas bin Malik. Qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, idza tabarraza li hajatihi, apabila Nabi hendak atau mengqadakan hajatnya, iaitu membuang air besar, ataituhu bima'in, maka kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku bawakan air kepada Nabi SAW, dan Nabi gunakan ia untuk menyucikan najis tersebut. Hadis muttafaqun alaih. Supaya pelajar lebih faham apakah yang dikatakan dengan najis-najis yang disebutkan tadi, khususnya najis al-mutawassitah, bi irsyadil muallim, dengan bimbingan guru, utlub, mintalah bidat tullab, daripada pelajar,
zikral amsilah, untuk menyebut contoh-contoh lin najasat, najis yang tidak la tuzkar, yang tidak disebutkan di dalam kitab ini, supaya pelajar lebih mantap kefahaman mereka. طيب معلومات تهمك, maklumat yang penting untuk kamu ketahui. هناك النجاسات المعفو عنها وهي كثيرة منها, di sana ada najis yang dimaafkan daripadanya, iaitu banyak. al-yasiru minad dam, darah yang sedikit, wal qaih, nanah, wadamul baraghis, darah serangga yang kecil seperti kutu dan sebagainya, wa wani midzubab, dan najis yang melekat di kaki lalat itu dimaafkan. Thanian, yang kedua, ad-dam, darah, wa qaihul juruh, dan nanah disebabkan luka. Walau kana kathiran, walaupun dia banyak, bisyaratin, tapi dengan syarat, ayyakuna minal insan nafsih, mestilah darah dan nanah luka itu daripada luka manusia itu sendiri, orang itu sendiri, bukan luka orang lain. Wala yakunu bi fi'lihi wa ta'ammudihi, dan dia bukan buatnya dengan sengaja, meletakkan najis itu di situ. Wala yujawizu mahallahu al-mu'tad wusuluhu ilaihi, dan dia tidak melangkaui, melepasi mahallahu, di tempat luka tersebut. Contohnya darah meleleh daripada tempat luka itu ke tempat yang lain, ke anggota yang lain, maka itu tidak dibolehkan. Syaratnya mesti ia banyak, tapi di tempat itu saja, tidak melampaui, melebihi daripada tempat yang luka tersebut. Wa thalisan, dan yang ketiga, ad-damul ladhi fihi al-lahm, fihi lahmi, darah yang ada, terdapat yang sikit-sikit itulah, yang berada di daging yang kita akan makan, terdapat darah sikit, maka itu adalah dimaafkan. Ada 3 yang disebut sini. Wallahu a'lam bissawab. Dan sekarang kita pergi pula kepada najis al-mughalladhah, iaitu najis yang berada di bahagian yang ketiga. Mughalladhah maksudnya najis berat lah, berat, najis berat. Najis berat itu ialah wahiyal kalb wal khinzir. Najis mughalladhah iaitu najis yang berkaitan, yang berhubungan dengan anjing dan babi, khinzir. Wa ma tawallada minhuma, dan yang lahir daripada keduanya, au min ahadihima, dan lahir daripada benih anjing dan juga khinzir. Tak kiralah sama ada dia kacukan ataupun dia kahwin dengan binatang-binatang yang lain, menyebabkan keluar daripada zuriat, daripada khinzir ataupun babi, maka jadilah ia najis al-mughalladhah. Wa kaifiyatu tathhiriha, dan cara untuk menyucikannya. Hiya ghusluha 7 marrat, dia hendaklah dibersihkan dengan 7 kali air lah. Ihdahunna bit-turab, salah satunya daripada 7 tersebut adalah dengan dicampur tanah. Wa dalilu dhalika qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dalil cara menyucikan najis daripada anjing dan juga babi ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuhuru ina'i ahadikum, cara untuk menyucikan bekas salah seorang kamu, idza walagha fihi al-kalb, apabila bekas kamu itu dijilati oleh anjing, ayyaghsilahu, hendaklah dia sucikan, bersihkan dengan 7 marrat, 7 kali basuhan. Ulahunna bit-turab, yang pertamanya dengan tanah.
طيب قبل نطبق تطبيق تطهير النجاسة, kita lihat dulu apakah tazkirah yang diperingatkan kepada kita. Laqad iktashafa al-ulama 'anit turabi, sesungguhnya para ilmuwan cendekiawan saintis telah menemui di tanah, kandungan tanah tersebut ada mawaddan, ada unsur-unsur, idza ikhtalatat ma'al bakteria, apabila bercampur dengan bakteria, maknanya unsur yang ada dalam tanah itu bercampur dengan bakteria wal jarasim, kuman-kuman, apa sajalah yang seumpama dengannya, qadat 'alaiha fawran, maka akan hilang, terhapus dengan immediately ataupun dengan cara yang segera hilang kuman-kuman ataupun bakteria. Walu'abul kalbi, dan air liur anjing, yahmilu mawaddan mudirratan lil insan. Air liur anjing itu membawa kepada unsur-unsur yang memudaratkan manusia. Wala yumkin izalatuha illa bitturab, tidak mungkin menghilangkan kemudaratan tersebut melainkan dengan menggunakan tanah, dan kerana itulah cara untuk membersihkan najis yang terlibat dengan najis al-mughallazah. Mestilah salah satu daripada 7-nya itu dicampur airnya dengan tanah. Tayyib, kemudian maklumatun tahummuka, maklumat yang penting untuk kita tahu dan jangan kita lepas pandang. La yajibu tanshif baulis sabi, tidak wajib menghilangkan, melupuskan kencing kanak-kanak bil mandil, dengan tuala atau seumpamanya. Lianna izalata ainin najasah, kerana menghilangkan ain najasah, maksudnya najis mukhaffafah, iaitu kencing kanak-kanak yang tidak bagi makan apa-apa melainkan susu ibunya. Laysat bisyartin, bukanlah menjadi satu syarat fi tathirin najasah al-mukhaffafah, dalam untuk kita menyucikan najis mukhaffafah. Maksud mudahnya, tak perlulah kita keringkan dengan cara kita sapu dia, mop dia, ataupun kita serapkan dia dengan kain dan sebagainya untuk menghilangkan air kencing kanak-kanak tersebut, kerana ia bukanlah menjadi syarat, hanya direnjiskan di tempat tersebut, maka selesai. Naam, tatbiqu tathirin najasah, praktikal ataupun amali cara pembersihan atau penyucian najis yang 3 ini. Qabla tatbiq, sebelum itu, alaina an nata'akkad, hendaklah kita pastikan min hadainil amrain, 2 perkara ini sebelum kita nak bersihkan najis tersebut. Awalan, wujudun najasati biyaqin, kewujudan najis itu dengan yakin. Fa illam natayaqqan, maka sekiranya kita tidak yakin min wujudiha, tentang kewujudannya, sama ada ataupun tidak, fala hajah ila tathhiriha, maka tidaklah berhajat kepada menyucikannya. Li'annal asla, kerana asal fil asya', dalam satu perkara tersebut, kal ardi wal malabis wal mafrushat wa nahwiha baqiyah ala taharatiha, kerana asal satu perkara itu di bumi, di pakaian, di apa saja peralatan kita, perabot dan sebagainya, itu adalah taharah, adalah bersih. Fala yanbaghi lil muslim, maka tak perlulah kepada orang muslim itu ayya syukka, dia syak, au yuwaswasa, ataupun dia waswas, fi taharatiha, pada bersihnya tempat ataupun pakaian
ataupun perabot peralatan tersebut selagi mana tidak melihat najis secara yakin di tempat itu. Thaniyan, pastikan juga ta'yin naw'in najasah. Pastikan jenis najis tersebut. Sawa'un, sama ada akanat mukhaffafah, najis itu adalah najis mukhaffafah, atau mutawassitah, mughalladhah, ataupun najisnya itu ialah najis mughalladhah. Baik, kita teruskan. Yang seterusnya, tathhir an-najasah al-mukhaffafah. Cara menyucikan najis mukhaffafah ini adalah ulangan dan juga satu ringkasan. Baulus sabi, maknanya najis mukhaffafah ialah air kencing kanak-kanak yang tidak makan apa-apa lagi melainkan susu ibunya. Dan cara untuk membersihkannya ialah yurashu 'ala al-bauli al-ma'ul mutlaq hatta ya'ummahu, merenjiskan kepada kencing kanak-kanak tersebut dengan air mutlak sehingga ia merata air tersebut. Wa thaniyan tathhirun najasah al-mutawassitah, bersihkan najis mutawassitah. Yang pertama, pastikan najis itu adalah najis mutawassitah. Maka di dalam contoh gambar yang disediakan kepada kita ad-dam, darah adalah satu daripada najis al-mutawassitah. Pertama, baik kita dah pastikan darah, maka kita tahu ia adalah najis mutawassitah. Thumma idzalah ad-dam, menghilangkan darah tersebut bi ayyi kaifiyatin tunasibuha, dengan mana-mana kaedah yang munasabah, menggunakan alat yang munasabah, bi alatin munasibah. Kemudian langkah yang ketiga ialah yusabbul ma' al-mutlaq 'ala thawbi, menyiram atau membasuh, mengalirkan atau mencurahkan air yang mutlak ala thawb, ke atas baju yang terkena darah tersebut, atau mana-mana tempatlah yang terkena darah ataupun terkena najis mutawassitah, hatta tazula sifatud dam, sehingga hilanglah sifat darah tersebut, sama ada min launin, darah warnanya, wa ta'min, rasanya, rasa darah pun tiada, warih, dan warih maksud, dan juga dia punya baunya juga tiada, bau darah lah. Thalisan tathhirun najasah al-mughalladhah, pembersihan penyucian najis yang mughalladhah. Awalan rawthul kalb, kita lihat di dalam gambar tersebut ada najis anjing di atas kasut ataupun di tempat yang terkena najis kalb ataupun anjing. Kemudian bila kita pastikan bahawa ini adalah najis al-mughalladhah, fa thaniyan izalatu rawsil kalbi bi ayyi kaifiyatin tunasibuha, menghilangkan najis tersebut, najis anjing tersebut dahulu, bi ayyi kaifiyah, dengan bagaimana cara sekalipun yang munasabah, yang sesuai lah, sama ada dengan tisu yang dibuang ataupun apa-apa sajalah, untuk menghilangkan najis tersebut. Wa thalisan yusabbu turab al-mukhtalat bil ma' 'ala al-hidha' marrah, maka disapukan, dituangkan tanah yang bercampur dengan air di atas kasut ataupun apa-apa sahaja yang terkena najis mughalladhah tersebut sekali, marrah. Akhiran yusabbul ma' al-mutlaq, dituangkan air mutlak di atas kasut tersebut atau selipar atau apa-apa sahaja barang ataupun alat-alat yang terkena najis mughalladhah, 6 marrat, 7 kali siraman ataupun 7 kali curahan air, maka selesailah dan bersihlah kasut ataupun apa-apa sahaja perkara
ataupun alat ataupun pakaian yang terkena najis al-mughalladhah tersebut. Alhamdulillah, selesai. Seterusnya, irsyadul muallim. Dengan bimbingan guru, pelajar-pelajar menggunakan beberapa perkara yang disebutkan di bawah ini untuk dipraktikalkan dengan bimbingan guru. Jadi boleh telah cari seperti mana yang disebut situ, air mutlak, tanah, baldi, pakaian ataupun tulisan pakaian dan sebagainya untuk dipraktikalkan supaya lebih mantap pemahaman dan pengetahuan pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Taib, seterusnya an-nashat, aktiviti. Jadi aktiviti di sini saya tidak perlulah untuk sebut secara detail semuanya. Cukup saya letakkan di sini untuk rujukan, dan selebihnya bolehlah bertanya pada guru anda sekalian. InsyaAllah kita telah selesai bab yang kedua, iaitu an-najasah, dan anda boleh bincangkan dengan guru-guru masing-masing aktiviti yang seperti dalam kitab teks, buku teks ini ataupun yang selainnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. InsyaAllah seterusnya kita akan beralih kepada ad-darsut tasi' dalam bahagian yang kedua fiqhul ibadat ini, iaitu al-istinja insyaAllah ta'ala. Dan jangan lupa pelajar sekalian yang dirahmati Allah sekalian, untuk anda dapatkan lagi video-video berkaitan dengan pembelajaran anda dalam bidang syariah, sila subscribe, like dan komen, dan boleh tanyakan di ruang komen jika ada persoalan dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.